maka ada kalanya lulus kehendak keduanya, maka berhimpun dua yang berlawanan, atau tiada lulus keduanya, maka terangkat keduanya, dan berhimpun dan terangkat itu mustahil keduanya. Atau bersalah-salahan keduanya kedua Tuhan. Jadi daripada fardu kita, sekiranya kalau ada dua Tuhan, jikalau berbilangan Tuhan, jikalau ada dua Tuhan atau lebih banyak, fardu yang pertama muafakat kedua-duanya atas menjadikan dan atas meniadakan. Itu kita dah lepas. Telah lalu. Maka sekarang kita masuk pula pada masalah fardu yang kedua. Sekiranya kalau ada dua Tuhan, berbilangan Tuhan, maka yang keduanya ialah bersalah-salahan keduanya, tidak selorong kedua Tuhan. Bersalah-salahan itu pada mengadakan mungkin atau meniadakan mungkin. Fardu yang keduanya, kita katanya dua Tuhan itu bersalah-salahan untuk nak mengadakan mungkin dan untuk nak meniadakan mungkin. Jadi tak selang, yang ni nak mengada, yang satu lagi tak nak bagi ada. Yang satu lagi kita katanya langit masalan. Langit setengah daripada mungkin ni kita katanya langit masalan. Satu Tuhan nak mengadakan langit. Satu Tuhan lagi tak nak bagi adakan langit. Jadi itu rupa bersalahan. Satu ni nak bagi adakan langit. Dan Tuhan satu lagi dia katanya aku tak nak bagi ada langit. Maka sekiranya kalau bersalahan begitu, maka daripada rupa bersalahan dipecahkan kepada tiga kelakuan pula. Rupa bersalahan itu dibagi kepada tiga kelakuan pula. Sebab kalau bersalahan kita katanya ada kalanya lulus kehendak keduanya. Satunya lulus kehendak keduanya. Dan yang kedua tidak lulus kehendak keduanya. Dan yang ketiga ialah lulus satu tidak lulus satu. Satu ni lulus kehendak dia, satu lagi tidak lulus kehendak dia. Itu dipecahkan kepada tiga kelakuan pula. Tapi masalah bersalah ni kehendak tak sama. Kalau sepakat muafakat tadi tu kehendaknya sama. Masalah bersalahan tu maknanya kehendak dia tu tak sama. Yang ni nak mengada, yang satu lagi nak meniadakan. Maka fardunya maka dipecahkan kepada tiga. Satunya lulus kehendak keduanya, yang satunya ialah lulus kehendak keduanya, yang keduanya ialah tidak lulus keduanya, dan yang ketiganya lulus satu lagi tidak lulus. Tu maka fardunya tiga fardu, tiga pecahan pula. Tengok. Maka jika berlawan-lawan dua kudrat. Maka jika berlawan-lawan dua kudrat. Maka jadi. Salah. Maka jadi berlawan-lawan dua kudrat. Sebab bersalahan tadi. Dengan sebab bersalah-salahan tadi, maka jadi berlawan-lawan dua kudrat.
Dua kudrat bagi dua Tuhan tadilah. Dua kudrat, yakni dua kudrat bagi dua Tuhan yang bersalahan, yang kita kata bersalahan tadi. Jadi berlawan-lawan dua kudrat. Berlawan macam mana? Yang kudrat yang Tuhan yang satu ni nak mengada, Tuhan yang satu lagi nak meniada. Jadi maknanya yang mengada maknanya nak takluk tanjizi hadis untuk mengada, yang meniada ni maknanya nak takluk tanjizi hadis untuk meniada. Maka kudrat bagi dua-dua Tuhan itu jadi berlawanan. Maka jadi berlawanan tu atas tiga rupa. Tengok. Dia katanya maka ada kalanya lulus kehendak keduanya. Fardu yang pertama kita katanya ada kalanya lulus kehendak keduanya. Lulus kehendak keduanya. Kehendak bagi kedua-dua Tuhan tu diluluskan. Macam mana? Yang nak mengada boleh mengada. Yang nak meniada boleh meniada. Yang nak mengada boleh mengada. Jadi ada. Yang nak meniada boleh meniada. Lulus boleh meniada. Jadi tak ada di suatu benda. Maka apabila begitu, dengan sebab lulus keduanya, lulus kehendak keduanya, tetapi kehendak ni berlainan. Yang nu kehendak nak mengada, lulus juga, jadi ada suatu benda. Yang ni kehendak dia meniada, lulus juga, maka jadi tak ada benda itu. Maka apa nak kata? Maka berhimpun dua yang berlawanan. Maka jadi berhimpunlah di suatu benda itu dua perkara yang berlawanan. Apa dia? Ada dan tiada. Dua yang berlawanan ialah ada dan tiada. Sebab katanya yang ni nak mengada, lulus, jadi ada. Kita kata langit masalah. Langit. Langit itu Tuhan yang ni nak mengadakan. Maka langit itu ada. Tuhan yang satu lagi nak meniadakan. Lulus juga. Maka langit itu tak ada. Jadi berhimpun di langit itu ada dan tiada. Padahal ada dan tiada itu dua benda yang berlawanan. Maka berhimpun dua benda yang berlawanan, maka adalah mustahil, seperti lagi akan depan tu dia ada kata. Itu fardu kalau katanya lulus kehendak keduanya, maka jadi berhimpun dua yang berlawanan, ada dan tiada. Atau tiada lulus keduanya. Ini tiada lulus kehendak keduanya. Atau tiada lulus kehendak, tiada lulus kedua-duanya, yakni tiada lulus kehendak kedua-duanya. Yang hendak mengada tak boleh mengada. Yang hendak meniada tak boleh meniada. Itu mana rupanya tidak lulus kehendak keduanya. Yang hendak mengada tak boleh mengada. Yang kehendak nak meniada tak boleh meniada. Maka apa nak katanya? Maka terangkat keduanya. Maka terangkat keduanya. Maka terangkat keduanya, terangkat dua benda yang berlawanan. Maka terangkat keduanya dua benda yang berlawanan. Terangkat tu maksudnya nak kata ada pun tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh juga. Jadi kalau mengikut fardu lulus kehendak membawa kepada jadi berhimpun dua benda yang berlawanan. Kalau kita fardu katanya luluskan, tidak lulus kehendak kedua, maka membawa kepada jadi terangkat. Maka berhimpun dan terangkat, iaitu dan berhimpun dan terangkat.
Berimpun, yakni berimpun dua benda yang berlawanan. Dan terangkat, yakni terangkat dua benda yang berlawanan. Berimpun dan terangkat itu mustahil keduanya. Mustahil kedua-duanya berimpun dan terangkat. Dia gini. Dengan sebabnya dua benda yang berlawanan, kita nak banding mudah-mudahnya manusia ada dua saja, lelaki dan perempuan. Manusia ada dua saja, satu lelaki, satu perempuan. Maka lelaki dan perempuan, lelaki dan perempuan itu dua benda yang berlawanan. Maknanya pada seorang manusia tak boleh nak beri pun lelaki juga perempuan. Di seorang manusia. Sebab manusia ni ada kalanya lelaki, ada kala yang perempuan. Tak ada dah yang ketiga. Habis itu dalam kitab fiqh dia kata khunsa. Khunsa pun masuk dalam lelaki, masuk dalam perempuan. Hanya kita yang tak nyatanya. Tak tahu kata dia lelaki, tak tahu kata dia perempuan. Tapi kalau tanya tu, kalau tilik pada ilmillah, Allah tahu kata dia lelaki, dia perempuan. Jadi manusia itu tak lepas, seorang manusia tak lepas daripada ada kalanya lelaki, ada kalanya perempuan. Maka kalau kita nak kata beri pun lelaki dan perempuan di seorang manusia, tak boleh. Dan kalau kita nak kata terangkat, mana sunyilah, kosong. Sunyi. Mana kalau kita nak kata terangkat seorang manusia, tak lelaki, tak perempuan, pun tak boleh juga. Itu pun tak boleh juga. Jadi mestilah kalau perempuan bukan lelaki, kalau lelaki bukan perempuan. Maka begitu juga, begitu juga benda mungkin. Benda mungkin nak beri pun pada dia ada dan tiada. Suatu benda itu nak beri pun ada dan tiada, tak boleh. Dan terangkat mana bukan ada, bukan tak ada, pun tak boleh juga nak kata begitu. Kalau ada, adalah. Kalau tiada, tiadalah. Begitu. Nak beri pun macam gerak dan diamlah pada masa yang sama. Nak katanya pada suatu masa, pada masa yang satu bergerak pun ada, berlaku bergerak, berlaku diam pada masa yang sama, tak boleh, mustahil. Dan nak katanya kosong, sunyi daripada keduanya pada masa yang sama, tak boleh juga. Tak bergerak, tak diam pun tak boleh juga. Jadi mana suatu benda gerak, suatu benda makhluk ini dia yang bergerak, yang diam. Sebab itulah dengan sebab itulah katanya beri pun dan terangkat itu adalah mustahil. Sebab ada mungkin dengan tiada mungkin, ini dua perkara yang berlawanan. Maka mungkin, setengah mungkin ada, setengah mungkin tu tak ada. Kalau ada, ada. Bukan tak ada. Kalau tak ada, tak ada lah. Bukan ada. Mesti kena ambil mana-mana satu. Daripada ada atau tiada. Mesti kena ambil satu, mesti kena bersifat dengan mana-mana satu daripada ada ataunya tiada. Nak beri pun ada dan tiada, tak boleh jadi. Nak ada kedua pun tak boleh jadi juga. Bukan ada, bukan tak ada. Itu pun tak boleh jadi. Sungguh ada, sungguh tak ada pun tak boleh jadi juga. Jadi maknanya, mesti kalau ada, adalah. Bukan tak ada. Kalau tak ada, tak ada lah. Bukan ada. Begitu. Maka fardu yang pertama, kalau kita katanya lulus kehendak kedua-duanya, maka kehendak balik sebelah balik nak mengada jadi ada, kehendak bagi Tuhan yang kehendak nak meniada maka jadi tak ada, maka jadi beri pun pada suatu benda tu ada dan tiada. Beri pun tu mustahil. Habis tu
Yang keduanya katanya tiada lulus kehendak keduanya. Jadi yang kehendak nak mengada tak boleh nak ada. Tak boleh nak mengada, maka tak jadi ada. Yang kehendak nak meniada tak boleh nak meniada, maka tak jadi tak ada. Jadi kira-kiranya tak jadi ada, tak jadi tak ada. Itu maknanya terangkat keduanya, terangkat. Kosa tak ada keduanya. Maka itu ada beripun dua benda yang berlawanan dan terangkat dua benda yang berlawanan, itu mustahil kedua-duanya. Itu makna takut-takut tak faham makna terangkat. Makna dak kedua-dua lah. Dak ada, dak tiada. Bukan ada, bukan tiada, itu makna terangkat. Sama ada, sama tiada, itu makna beripun. Begitulah. Jadi dua-dua sana tengok dia katanya dan berimpun, yakni berimpun dua benda yang berlawanan dan terangkat, yakni terangkat dua benda yang berlawanan itu mustahil kedua-duanya. Kalau apabila beripun mustahil, maknanya lulus kehendak kedua pun mustahil. Kalau kita kata beripun dua yang berlawanan mustahil, dengan sebab kita hukum kata kita dah kemas kata beripun dua benda yang berlawanan adalah mustahil, maka beripun dua benda yang berlawanan tu daripada mana? Daripada fardu kata lulus kehendak keduanya. Kalau begitu lulus kehendak keduanya mustahil. Habis itu lulus kehendak kedua tu daripada mana? Daripada bersalah-salahan. Apa lulus kehendak keduanya mustahil? Bersalah-salahan tu mustahil. Bersalahan tu daripada mana? Daripada fardu Tuhan berbilang. Kalau begitu Tuhan berbilang itu mustahil. Apabila berbilang Tuhan itu mustahil, maka wajibnya satu Tuhan. Begitulah. Maka begitu juga kata masalah terangkat tadi. Terangkat dua benda yang berlawanan itu adalah mustahil. Terangkat ni daripada fardu daripada yang mana? Daripada tidak lulus kehendak keduanya. Maka terangkat mustahil, tidak lulus kehendak keduanya pun mustahil. Tidak lulus kehendak tu daripada mana? Daripada bersalahan. Kalau begitu bersalahannya mustahil. Bersalahan tu daripada mana? Daripada fardu Tuhan berbilang. Kalau begitu Tuhan berbilang pun mustahil juga. Apabila Tuhan mustahil Tuhan berbilang, tetapnya Tuhan satu. Begitulah. Tinggal ada kita ada satu fardu lagi. Yang pertama lulus kehendak kedua. Yang keduanya tidak lulus kehendak. Kita ada satu lagi ialah yang ketiga, maka musannif kata atau tiada atau lulus kehendak salah satu, tiada satu lagi. Mana dua-dua Tuhan satu, dua-dua Tuhan itu tadi ada satu Tuhan lulus kehendak dia dan yang satu laginya tidak lulus kehendak dia. Atau tiada lulus tiada lulus yakni tiada lulus atau tiada lulus salah satu ini, atau tiada lulus kehendak salah satu. Kita tafsir begitu. Atau tiada lulus salah satu ini, tiada lulus kehendak salah satu, tiada satu lagi. Maknanya yang satu ni lulus kehendak, yang satu lagi tak lulus kehendak. Maka yang lulus tu tak kira lah. Yang lulus kehendak tu boleh jadi yang kehendak nak mengada. Jadi kita katanya, kalau kita katanya yang ni nak mengada, yang ni nak mengada, lulus kehendak dia ialah boleh jadi boleh mengadakan. Tapi yang satu lagi kehendak nak meniada, maka tak lulus kehendak dia. Jadi mana nak meniada tak boleh nak meniada. Begitulah. Artinya yang kehendak nak meniada lulus kehendak dia, boleh meniada. Yang kehendak nak mengada tak lulus. Jadi tak boleh nak mengada. Jadi berjaya seorang, tak berjaya seorang.
Hasil maksud seorang tidak hasil maksud seorang. Atau lulus salah satu ni, lulus kehendak salah satu, tiada satu lagi ni, tiada lulus kehendak satu lagi. Tiada yang satu lagi ni, tiada lulus kehendak yang satu lagi. Kita tafsir gitu ya. Atau lulus salah satu ni, atau lulus kehendak salah satu. Tiada yang satu lagi ni, tiada lulus kehendak yang satu lagi. Maka yang tiada lulus itu lemah. Maka yang tiada lulus, boleh jadi yang tak lulus tu yang nak mengada. Yang tiada lulus tu boleh jadi yang hendak meniada. Boleh jadi kedualah. Maka yang tiada lulus itu, siapa yang tiada lulus? Boleh jadi yang hendak mengada, tiada lulus. Boleh jadi yang hendak meniada, yang tiada lulus. Boleh jadi kedua tu. Jadi dua fardu lah pula di situ. Maka yang tiada lulus, maknanya yang hendak mengada tak boleh nak mengada. Ataunya yang hendak meniada tak boleh nak meniadakan. Maka yang tiada lulus itu lemah. Jadi nyata kata dianya lemah. Nyata bahawasanya dialah yang lemah. Lemah. Yang tak lulus kehendak itu adalah yang lemah. Nyata kata dia itu lemah. Maka jadi maknanya yang tak lulus, salah satu yang tak lulus kehendak itu adalah lemah. Dia yang lemah. Lemah ni maknanya tak bersifat dengan kudrat. Lemah maknanya apa dia lemah? Maknanya tak bersifat dengan sifat kudrat. Sebab lemah lawannya kuasa. Kuasa tu kudrat. Maknanya lemah maknanya tak bersifat dengan sifat kudrat. Nak lah, tapi tak kuasa, apa yang boleh buatnya. Maka apabila salah satu ini lemah, yang tak luluh kehendak kita hukum kata dia terlemah. Yang satu lagi yang luluh kehendak, apa nak kata pada dia? Maka lemah juga yang lulus itu. Maka membawa kepada hukum kata lemah juga yang lulus kehendak itu. Jadi pendek-pendeknya kedua-dua tu sama-sama lemah. Dengan sebab satu lagi lemah, yang tak lulus kehendak terlemah, maka yang lulus kehendak pun dihukum kata lemah juga. Sebab apa? Macam mana pula katanya yang lulus kehendak lemah juga? Yang tak lulus kehendak tu kita dah zahirlah katanya lemah dia. Dia tak lulus kehendak dia, maka dialah yang lemah. Itu nyatalah, itu zahirlah. Itu jelaslah. Dengan sebab dia tak lulus kehendak dia, kita hukum kata lemah, itu nampaklah. Tapi yang peliknya satu lagi yang lulus kehendak pun dihukum kata lemah juga di atas dia. Kenapa boleh begitu? Kerana bersamaan kedua-duanya, dua Tuhan tadi pada ketuhanan. Kenapa? Kerana dua-dua tadi itu sama pada fardu kata dia ni Tuhan kedua-dua. Kerana bersamaan kedua-duanya pada ketuhanan yang didakwa. Kita dakwa kata ada dua Tuhan, dua-dua itu Tuhan kedua-dua. Bukan ini Tuhan satu lagi makhluk. Kalau ini Tuhan satu lagi makhluk tak peliklah. Yang kuat, yang luluh kehendak, yang tak luluh kehendak itu, ini kita dakwa katanya sama-sama Tuhan kedua-dua. Jadi bersamaan. Ya tak boleh jadilah kata lemah kedua. Tak boleh jadilah kata kuasa kedua.
Jadi dengan sebab sama, kalau kedua-dua Tuhan, maka apabila yang lemah, yang tak luluh kehendak itu lemah, maka membawa kepada yang satu lagi yang luluh kehendak pun lemah juga. Sebab kedua-dua ini kita dakwa katanya dua-dua ini adalah bersifat dengan sifat ketuhanan kedua-dua. Maka dengan sebab satu ini lemah, membawa pada satu lagi pun lemah juga. Walaupun luluh kehendak. Ini kalau orang tanya, macam kenapa tak kata lemah kuasa kedua pula? Kalau kata kuasa kedua pula, jadi luluh kehendak kedua pula lah. Luluh kehendak kedua jadi mustahil macam tadi pula. Begitu. Sebab tu jadi kita tak kata yang ni lemah, yang satu lagi kuasa, yang satu lagi kuasa, ada yang ni tak luluh kehendak, yang satu lagi luluh kehendak. Yang tak luluh kehendak itu lemah, yang luluh kehendak itu berkuasa. Kalau kuasa seorang, kuasa kedua, tak boleh kita kata begitu. Sebab membawa kepada satunya, membawa kepada jadi luluhkan kuasa kedua, mana apabila kata kuasa kedua, mesti luluh kehendak keduanya. Apabila kata luluh kehendak kedua, jadi beri pun dua benda yang berlawanan lah pula. Nampaklah begitu. Jadi lagi pulanya kalau kita katanya yang tak luluh kehendak itu lemah, yang luluh kehendak itu kuasa. Kalau sama mesti kena kuasa kedua. Jadi yang lemah kita kata kuasa lah pula. Yang lemah lah. Yang lemah lah, tak boleh nak naik saja jadi kuasa. Begitulah. Maka dengan sebab tu kalau kita kata lulus satu, tak lulus satu lagi. Maka yang tak lulus adalah yang lemah. Maka ada salah satu lemah, maka membawa kepada satu lagi pun lemah juga. Sebab pada dakwaan kita, pada fardu kita asalnya, dua-dua ini bersamaan pada jadi Tuhan. Kena jadi sama. Kalau kita katanya, malakan kita katanya, yang satu itu Tuhan, yang satu ini makhluk. Kalau satu lagi Tuhan, itu maknanya satu Tuhan. Padahal kita bercakap tentang ada dua Tuhan. Kalau kata satu ini makhluk, satu ini Tuhan. Memanglah makhluk tak kuasa, patutlah dengan dia. Begitulah. Maka nyata daripada surahan huraian yang tersebut itu, maka nyata jelaslah bagi kita, maka jelaslah bagi kita pada huraian yang tersebut itu, pada surahan, yakni pada huraian yang tersebut itu, pada penjelasan yang dah sebut itu, oleh bahwasanya kedua-duanya, arti kedua-dua ihtimal itu, ihtimal apa dia? Ihtimal muafakat dan ihtimal bersalah-salahan itu melazimkan mustahil. Kalau kita tilik kata fardu, kata ihtimal ada dua Tuhan, ihtimal boleh jadi sepakat, maka sepakat pun membawa kepada jadi mustahil juga. Kalau kita tilik pada ihtimal fardu kata bersalah-salahan, maka jadi membawa kepada mustahil juga. Jadi di atas tiap-tiap dua ihtimal muafakat melazimkan mustahil. Ihtimal bersalahan melazim kepada mustahil. Begitulah. Dia katanya kedua-duanya, arti kedua-dua ihtimal itu ialah muafakat dan bersalah-salahan itu melazimkan mustahil. Tengoklah huraian yang dulu. Dan iaitu melazim, dan iaitu mustahil berimpun dua yang memberi bekas atas satu bekas. Mustahil mengikut huraian yang lepas di atas fardu muafakat, di atas ihtimal muafakat, di atas ihtimal bersalahan, iaitu berimpun dua yang memberi bekas atas bekas yang satu. Ini daripada mana? Berimpun dua yang memberi bekas di atas bekas yang satu. Ini daripada
ini daripada apa dia, masalah muafakat dan apa dia, dia ini daripada apa dia, atas jalan bersekutu pada tiap-tiap juzuk, maka ada kalanya menyertai pada masa. Itu masalah muafakat dulu. Menyertai pada masa, maka jadi beri pun dua yang memberi bekas di atas bekas yang satu, yang tiada boleh dibagi, dan iaitu mustahil. Itu ada sebut dah dulu. Iaitu mustahil berimpun dua yang memberi bekas atas bekas yang satu. Mana beri pun dua yang memberi bekasan di atas satu perkara. Itu daripada katanya berkongsi nak buat satu-satu pada tiap-tiap juzuk serta menyertai pada masa. Maka jadi beri pun dua yang memberi bekas di atas bekas yang satu. Atau mengadakan yang sudah ada. Atau mengadakan yang sudah ada. Ini daripada mana? Daripada ada kalanya dulu salah satu dan kemudian yang satu lagi. Ini daripada masalah muafakat pada katanya dan ada kalanya dahulu salah satu dan kemudian salah satu lagi. Maka dia kata sana, maka jadilah yang kemudian itu mengadakan barang yang sudah ada dan iaitu mustahil. Di situ. Atau berimpun dan atau berimpun dan berkerumung. Tak pernah dengar ni. Atau berimpun dan berkerumung. Bahasa orang petani bercakap pada orang tua-tua petani bercakap begitulah pada masa dulu. Mana beripun lah. Atau beripun dan berkerumung. Beripun lah. Mana itu berkerumung tu beripun lah. Mana sama. Dia ataf tafsir. Apa mana beripun? Jadi berkerumung. Tapi kita senang faham berhimpun daripada kata berkerumung. Atau berhimpun dan berkerumung keduanya. Berkerumung tu berhimpun. Atau berhimpun dan berkerumung dua yang berlawanan. Pada masalah bersalahan serta lulus kehendak kedua. Ini berhimpun dan berkerumung dua yang berlawanan, ini daripada fardu masalah bersalah-salahan serta lulus kehendak keduanya yang kita belajar tadi. Atau terangkat keduanya. Atau terangkat keduanya, dua yang berlawanan. Ini daripada tiada lulus kehendak kedua-dua. Masalah bersalahan serta tiada lulus kehendak kedua-dua. Atau lemah. Maka lemah ni masalah lulus satu, tidak lulus satu lagi. Lulus kehendak satu, tidak lulus kehendak satu lagi. Cukup dah tu. Cukup dah. Tengok. Jadi dia katanya, kita ulang sekali lagi, dan iaitu mustahil. Dan iaitu mustahil itu berhimpun dua yang memberi bekas atas satu bekas. Ini daripada mana? Ini lazim daripada muafakat serta bersekutu pada tiap-tiap juzuk serta menyertai pada masa. Itu daripada situ. Ini lazim daripada masalah muafakat di atas menjadi atau di atas meniada, serta atas jalan bersekutu pada tiap-tiap juzuk, serta menyertai pada masa.
berserta pada masa. Maka jadi apa dia? Jadi beri pun dua yang membekas di atas bekas yang satu. Masalah yang kedua, mengadakan yang sudah ada, tahsilul hasil. Ini daripada masalah apa dia? Dahulu salah satu dan kemudian salah satu lagi. Itu masalah itu membawa kepada mengadakan yang sudah ada atau meniadakan yang sudah tiada. Mengadakan yang sudah ada. Ini daripada masalah ada kalanya dahulu salah satu masalah muafakat, yang katanya dan ada kala dahulu salah satu dan kemudian salah satu lagi, maka jadilah yang kemudian itu mengadakan yang sudah ada dan iaitu mustahil. Mustahil juga. Atau berimpun dan berkerumung dua yang berlawanan, ini dalam masalah bersalah-salahan serta lulus kehendak kedua. Begitulah. Atau terangkat, ini masalah bersalah-salahan tiada lulus kehendak kedua. Jadi terangkat. Atau lemah ini masalah lulus satu tak lulus satu lagi. Jadi semuanya beberapa perkara ini adalah perkara yang lazim daripada berbilangan Tuhan keduanya. Lazim daripada berbilangan Tuhan. Tengok. Maka dia katanya dan jikalau lemah dan jikalau lemah ia jadi pendek katanya semuanya masalah tadi itu membawa kepada lemah kedua lah. Sebab kalau katanya mengadakan yang sudah ada pun arti kata lemah juga. Kalau beri pun dua yang memberi bekas di atas bekas yang satu sebab mustahil dikatakan lemah juga. Beri pun dua berlawan ni pun tak boleh jadi dikatakan lemah juga. Terangkat kedua pun dikatakan mustahil, jadi lemah juga. Maka kira-kira pendek-pendeknya lemah lah. Sekiranya kalau Tuhan itu lemah, apa nak kata? Dan jikalau lemah ia Tuhan, nascaya tiada ada alam ini. Memanglah nak buatkan alam ini berajak kepada Tuhan bersifat dengan kudrat. Nascaya tidak ada alam ini. Macam mana nak boleh mengada sebab dia bersifat dengan lemah? Nak mengada tu syarat dia bersifat dengan sifat kuasa. Jadi kalau hasil katanya Allah Tuhan itu lemah, maka tak boleh nak mengadakan alam ini. Kalau tak boleh nak mengadakan alam ini, maka alam ini tak ada. Alam ini tak ada, diterima ke tidak dengan pandangan kita? Tak diterima. Sebab kita tengok. Dia katanya padahal telah nyata ada alam ini. Nyata kata ada tu dengan melalui mana? Nyata kata ada alam ini melalui pandangan mata kita, musyahadah kita, pandangan mata kita. Kita tengok tu penuh tak habis nak bilang lah alam ini makhluk Allah Ta'ala. Itu menunjuk kata Tuhan lemah. Menunjuk kata Tuhan itu berkuasa tidak lemah. Begitulah. Kalau Tuhan itu ada dua tiga, maka membawa kepada jadi lemah. Kalau gitu tak boleh jadilah. Maka tengok, inilah dalil keesaan Tuhan. Inilah dalil yang tersebut. Inilah dalil yang tersebut mulai daripada mana? Mulai daripada kerana jikalau berbilang-bilang Tuhan pada zat seperti bahawa ada dua-dua zat, hingga sampai di sinilah. Kalau tengok di matan tu, kerana jikalau berbilang-bilang Tuhan, nascaya ada kalanya muafakat atau bersalahan pada mengada mungkin dan atau meniadakan, hingga sampai di sini. Itulah dalilnya. Tapi dalil itu dalil akli, kita fikir dengan akal kita. Inilah dalil yang tersebut, dalil keesaan Tuhan, dalil yang menunjuk dalil yang menunjuk kepada kita
bahawasa Tuhan itu ialah satu saja. Zat yang jadi Tuhan itu satu saja. Dan istihalah lawannya. Istihalah mana tertegah lawannya, lawan keasaan. Dan tertegah maknanya dan istihalah ini tertegah lawannya. Mana lawan tu tak boleh jadi. Lawan bagi keasaan Tuhan tu tak boleh terima oleh akal. Jadi dalil yang tersebut tu dalil yang tersebut itu memadai untuk dua perkara. Dalil yang tersebut itu memadai untuk dua perkara ialah dalil yang menunjuk di atas wajib keasaan Tuhan dan dalil yang menunjuk mustahil lawannya ialah dalil yang menunjuk di atas mustahil berbilangan Tuhan. Jadi satu dalil memadai untuk dua perkara. Jadi dalil tadi menunjuk di atas wajib keasaan Tuhan. Dan dalil tadi juga menunjuk di atas mustahil berbilangan Tuhan. Habis di situ. Dan ini sifat yang lima supaya mudah berhadap hati dan menugas kepada jenisnya, dinamakan dia pada istilah mereka itu dengan sifat-sifat salbiyah. Maka masa dah lalu, kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita sambung pada kata dan ini sifat yang lima supaya mudah berhadap hati. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa nawwir qulubana bi nurikal karim waj'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'dzinuka ma qara'nahu wa ma hafazna